Okay, minggu lepas kita cerita berkenaan dengan al-illah al-ghaiyah. Okay, ini level tinggi sikit tadi tu sebagai pembukaan. Ini dah little bit philosophical. Okay. So Syekh Sa'id mengatakan bahawa siapa yang faham sifat 20, dia akan menafikan al-illah al-ghaiyah daripada perbuatan Allah. Maksud dia apa? Kita tak boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak buat B, dia kena buat A. Faham? Dia terikat dengan undang-undang sabab musabab. Allah kalau nak tumbuhkan pokok, dia mesti turunkan hujan. Proses. Faham? Ya? Dia perlu melalui proses sebab musabab. Dia wajib, mesti. Dia tak boleh elak daripada sebab musabab itu. Dia sendiri terikat dengan undang-undang sebab musabab tersebut untuk capai tujuan tertentu. Tak betul. Okey? Jadi Allah bebas daripada al-illah al-ghaiyah. Okey. Sekejap Ini saya tutup mic sekejap. Abang dengan kakak nak kena gerak pukul apa? Abang dengan kakak nak kena gerak pukul berapa? Tak kisah Oh, alhamdulillah. Saya berhenti ni dalam pukul 11 gitu sebab takut datang nak sembang apa. InsyaAllah. Okey. Timbul satu soalan. Kalau kita baca Quran, ada beberapa ayat-ayat yang seolah-olah macam Allah ni buat kerja terikat dengan illah al-ghaiyah. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadat. Nampak ada A, ada B. Cipta baru boleh ada proses ibadat. So bila Allah Subhanahu Wa Taala nak diibadahi, nak disembah, maka dia seolah-olah macam terpaksa mencipta makhluk. Isu dekat sini adalah makam ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Makam Allah sebagai sesuatu yang paling layak disembah, yang satu-satunya yang layak disembah itu, perlu kepada wujud makhluk tak? Allah Subhanahu Wa Taala perlu kepada mencipta untuk mensabitkan yang dia ni ada sifat pencipta tak? Kalau dia tak cipta alam ni, sifat dia masih boleh kita panggil dia sebagai pencipta tak? Macam mana kita nak panggil kalau kita tak ada? Soalannya bagus. Tapi ni hypothetical question. Maksud dia, pada waktu tu Allah ni as a fact, whether we exist or not, it doesn't matter. As a fact, boleh tak dia itu disifatkan sebagai pencipta, maha mencipta, tapi dia tak cipta apa-apa lagi? Tapi dia ada capability mencipta. Okay, I go to that later. Sorry? Silakan. Saya pernah fikir kat soalan ni. Jadi apa saya selalu fikirlah, sifat Allah tu memang ada, mencipta, mendengar, melihat, cuma kita diwujudkan untuk macam proof to his sifat. So tak tahulah betul ke tak. Allah alam. Nak kata proof pun susah sebab tanpa kita pun Allah begitu juga. Allah Maha Pengasih walaupun tidak ada objek untuk dia tunjukkan kasih sayang dia kepada dia. Proof to who sebenarnya? Nak prove to who? Prove to himself? He doesn't need to prove to himself. That's a good question. Kan? Dia tidak perlu membuktikan kepada sesiapa pun. Sebab dia dah tahu dah sifat diri dia. Betul tak? Ada yang kata dia gunakan hadis palsu ni. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'araf. Aku ni dulu adalah satu perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenali. Maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Dikenali oleh siapa? Allah nak dikenali. Dikenali oleh Wan Hizam. Dikenali oleh Allah nak dikenali. Dia nak dikenali oleh siapa? Adakah Allah tidak kenal diri dia? Adakah tidak cukup Allah SWT mengenali diri dia sendiri? Khalas. Masya-Allah. Betul tak? Tak ada misteri. Sampai ada yang mengatakan arif wal ma'ruf Allah. Bila dia ambil hadis ni, dia kata yang mengenal dan dikenali akhirnya Allah juga. Apa cerita? So sebelum Allah cipta alam, dia tak kenal diri dia. Dia tak kena cipta alam baru dia kenal diri dia. So dia jahil. Ni antara geng-geng wujudiah ni, antara falsafah yang mereka bawa itu ini.
Tuhan kena cipta alam ni baru dia kenal diri dia. Alam ni jadi cermin kepada diri dia. So cermin tu nak tengok diri dia. So dia kalau tak ada cermin tak kenal. Kalau tak ada alam, Tuhan tak kenal diri dia. Ini apa ni? Ini makam tinggi ke makam rendah ni? Ini bukan tauhid makam tinggi, ni tauhid makam rendah. Tapi dipackage-kan seolah-olah macam, oh ini falsafah tinggi ni. Bukan tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha adil walaupun makhluk tidak wujud. So is the capability and the potential what's counted for. Dia buat ke tak buat tu cerita lain. Sebab ada juga Kristian yang respon kata, Tuhan Tuhan kau mencipta kan. Ciptaan ni mestilah bersifat kadim. Sebab mustahil ada satu waktu di mana Tuhan tidak mencipta. Sebab kalau dia tidak mencipta, dia bukan pencipta. So dia mesti mencipta. Macam cahaya keluar dari matahari. Tak pernah ada waktu cahaya tak ada dari matahari. Faham tak? Faham. So cahaya tu seolah-olah macam sifat ataupun penciptaan. Itu kefahaman matahari zaman tu lah. Sekarang ni ada ke? Ada ke waktu matahari tak keluarkan cahaya? Tak, sebab matahari tu is Sentiasa. formed kan. Sebelum adanya matahari, ada nebula, ada gas. Tak, maksud dia bila matahari tu dah form, Ah. it form together with its rays. Oh, Aha. faham. When there is a sun, there is the ray of the sun. There's no such thing as there's a sun, the ray comes later. So dia orang kata Tuhan ada, sifat maha mencipta dia tu bagaikan cahaya tu yang keluar bersama-sama dengan dia. So bila dia mencipta bersama-sama dengan diri dia, ciptaan dia juga bersifat tidak ada permulaan. Qadim. Pelik dakwaan ni. See dia argument. That's not a proper argument. Sebab dia orang nak dakwa bahawa ada yang qadim selain Allah. Ada yang tidak ada permulaan. Yalah. Contohlah dia nak kata Jesus, dia nak kata these ideas that exist in the in the mind of God apa semualah. Nak turun. jangan seru. Okey. Kita kata tak. Kan Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Nabi dah jelaskan sejelas-jelasnya Allah wujud dalam keadaan tak ada satu pun yang wujud dengan dia. Dalam riwayat lain qablahu dan riwayat lain ghairahu. Tak ada wujud bersama dengan dia, tak ada wujud sebelum dia. So ada satu ketika itu waktu dan ruang pun tak ada sesuatu pun dengan Allah. Tapi Allah pada waktu itu sudah bersifat, sudah bernama. Geng-geng wujudiah ni dia kata apa? Waktu tu Allah tak ada sifat, tak ada nama pun. Sifat dan namanya hanya timbul apabila dia ada makhluk. Itu yang dia kata hu. Ni saya dalamkan sikit kefahaman awak. Okey, dataran tu dipanggil sebagai dataran huwiyah. Kediaan yang mutlak, yang tidak ada ciri, yang tidak ada sifat, yang tidak ada apa. Itu kejap Itu pada dataran ahadiyah. Dataran ahadiyah ni Tuhan pada dataran yang pertama sekali dia belum lagi memikirkan tentang diri dia sendiri. When he started to think about himself, then he started to have ideas. Itu jelmaan pertama. So ada Tuhan dan ada fikiran Tuhan. Dan ada objek yang Tuhan fikirkan. Sudah banyak. Daripada satu jadi banyak. Lepas tu baru Tuhan kun fayakun, baru keluar. Jadi real existence. Ini saya jelaskan pemahaman wujudiah kepada geng-geng wujudi yang sendiri tak faham apa yang dia cakap. Okay? Okay, let me explain it to you. That's what it is. Okay? Yes. Oh, I thought you were going to get to my question without me asking. Jadi kan, dakwaan dia ialah can be said that Allah itu dia bertukar and ada faktor time factor, time bound. Maksudnya it's as if they are implying, wujudiah ni is implying that Allah tidak sempurna lah. Okay. Is that where it's headed? They try to circumvent that. Diorang kalau boleh nak nafikan Tuhan ni ada berlaku perubahan pada diri dia. And then they want to deny that God is in time. Therefore they say God's creation, even though it is eternal, it has no beginning, dia tidak ada permulaan, tetapi dia tidak ada permulaan
bukan temporal. Not a temporal beginning, but a causal beginning. Macam cahaya matahari dengan matahari, ada jarak waktu tak antara dua ni? Tapi yang satu adalah sebab kepada yang satu. So dia kata kelewatan cahaya tu bukan kelewatan dari segi waktu. Tak faham tak apa. Don't waste your time. Don't waste your time. Ni bagi yang faham. Dapat, tak dapat, tak rugi pun. Okay? Tak dapat, senyum. Kan dulu banyak komen macam tu. Aku senyum je tengok, aku senyum je. Apa yang dia senyum apa tak tahu. Dia ingat dia faham, mungkin dia tak faham. Okay. So dia bukan kelewatan dari segi waktu, tapi kelewatan dari segi effect. Okay. They believe that cause and effect comes together. There's no the cause does not precede the effect in time. Okay. Yes. Boleh saya tanya?